Tuan Mufti kita yang mengatakan ini adalah merupakan lebihan wang zakat. Bagaimana duit zakat boleh digunakan untuk membangunkan bangunan makmum, sedangkan di sana banyak lagi asnaf yang layak menerima zakat, bahkan memerlukan zakat untuk mereka meneruskan hidup mereka, meneruskan pelajaran di kalangan anak-anak kita yang belajar di bidang agama ataupun bidang-bidang yang lain. Mereka tidak diberikan zakat dalam bentuk yang sebenarnya, mereka diberikan dalam bentuk pinjaman melalui tabung pendidikan negeri Melaka, dan mereka terpaksa membayarnya kembali. Ini perkara-perkara yang kita nampak sebagai satu penyelewengan yang berpunca daripada tidak amanah. Apakah kita mahukan pemimpin sebegini untuk meneruskan kepimpinan kita selepas PRU 13 tahun? Baru-baru ini saya mendengar di kalangan pimpinan tertinggi UMNO Negeri Melaka menuduh negeri Kelantan sebagai gagal untuk menunjukkan imej kepimpinan Islam. Dikatakan Kelantan sebuah negeri yang kotor, Kelantan negeri yang busuk, Kelantan negeri yang miskin. Kononnya ada pelancong-pelancong yang pergi ke negeri Kelantan, kemudian datang ke Melaka, kagum dengan Melaka. Kelantan kononnya busuk, Kelantan kononnya kotor. Baru-baru ni Najib pula kata Kelantan ni miskin, paling miskin. Tuduhan-tuduhan ini sengaja untuk tujuannya memburukkan pemimpin utama negeri Kelantan, iaitu yang amat berhormat Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat. Saya dalam satu ceramah menjawab persoalan ini. Kalau betul lah kerajaan Kelantan ini gagal untuk menunjukkan imej Islam, kerana kononnya kotor, kerana kononnya busuk, maknanya Melaka ni wangi sangatlah tuan-tuan. Melaka ni negeri yang wangi sangat, negeri yang cantik sangat. Saya nak tanya, sehodoh-hodoh negeri Kelantan tu pun ada ke Kelantan, ke tengah bandar tu gunung sampah macam kat Kelubung tu tuan-tuan? Tuan-tuan naik kereta nak pergi ke tol Air Keruh lalu Kelubung, tuan-tuan boleh nampak sebelah kanan gunung sampah. Dan kalau dibakar tu memang baunya melata. Penduduk sekitar Kelubung tu sakit kata-kata tuan-tuan. Dah bertahun-tahun mereka terseksa dengan keadaan begitu. Bahkan depan Kelubung tu, depan daripada gunung sampah tu, ada pula satu balai polis baru dengan kuartus barunya. Ada ke polis nak duduk kat situ? Dan sehingga hari ini sebenarnya kita dengar pula maknanya perancangan negeri Melaka nak memindahkan loji itu ke satu kawasan berdekatan dengan Sungai Udang. Saya tanya kepada orang Sungai Udang pula masa itu, apakah orang Sungai Udang pula akan menerima nasib yang sama seperti mana orang Kelubung? Sedangkan Sungai Udang adalah merupakan kawasan camp koridor yang sedang pesat membangun. Banyak taman-taman penempatan baru yang sedang naik, yang mula diduduki oleh orang ramai, oleh rakyat kita. Banyak bandar-bandar baru, termasuk bandar baru Sungai Udang. Banyak perusahaan kawasan industri berdekatan dengan Sungai Udang. Contohnya di kawasan industri Bukit Rambai. Semua ini akan menjadi mangsa kepada perpindahan pusat pelupasan sampah yang bakal dibuat. Bila kita bangkang, saya menerima aduan bagaimana cawangan-cawangan UMNO pun membangkang cadangan tersebut, sehingga akhirnya oleh kerana dah dekat dengan pilihan raya, maka terpaksalah ditangguhkan, bukan dibatalkan. Ini style biasalah UMNO tuan-tuan. Tangguh dulu, kononnya kita prihatin dengan masalah rakyat, kita tak mahu rakyat terlibat dan seumpamanya, maka tangguh. Saya sendiri pergi ke Japrul, tengok makna laporan daripada sebuah konsultan yang dilantik oleh Kerajaan Negeri Melaka yang mengatakan tangguh. Rupa-rupanya sekadar tangguh tuan-tuan, kerana rakan-rakan kita daripada DAP menyebut perkara ni dalam Dewan Undangan Negeri, perkara ini tetap akan dilaksanakan kerana masih disebut oleh pihak pimpinan Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Maka semua ini menggambarkan bagaimana tidak prihatinnya, tidak amanahnya kerajaan UMNO dan Barisan Nasional Negeri Melaka tuan-tuan.
menuduh kerajaan Kelantan kononnya busuk. Sebusuk, kalaulah betul busuk, betul kotor ni Kelantan ni tuan-tuan, apakah imej Islam yang dibawa oleh kerajaan UMNO Negeri Melaka dengan wujudnya kawasan-kawasan busuk dengan maksiat yang masih berkekalan dengan puluhan lebih 40 pusat-pusat maksiat, pusat-pusat hiburan yang ada di Melaka Raya, tuan-tuan, yang kita tahu tidak ada di negeri Kelantan. Apakah itu imej Islam yang nak dibawa oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional Negeri Melaka dengan apa yang ada di Melaka Raya tu? Ini keadaan yang berlaku, tuan-tuan. Dan perkara ini tidak ada di negeri Kelantan. Negeri Kelantan sebuah negeri yang mengutamakan pembinaan modal insan manusia itu sendiri, tuan-tuan. Saya sendiri, anak saya, seorang pelajar yang belajar di negeri Kelantan, kemudian lulus dalam sijil tinggi agama dia, yang cemerlang, Tok Guru ni Aziz bagi pada pelajar-pelajar cemerlang ni seorang RM500. Pelajar-pelajar yang cemerlang RM500. Dan jumlah pelajar yang mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan SPM, STP, STAM dan seumpamanya ialah lebih kurang 1,000 orang yang dipanggil oleh Tok Guru dan diberikan duit RM500 sebagai bekalan untuk meneruskan pendidikan mereka. Tuan-tuan bayar RM500, RM500 bagi pada 1,000 pelajar. Berapa ribu? Ada yang tahu matematik? 3 sejak. RM500 lah. Satu hari habis RM500. Orang kata begitu saja. RM500 diberi kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Kenapa? Kerana kerajaan Kelantan memberikan penumpuan kepada soal pendidikan, mendidik modal insan, membina modal insan. RM500 bagi pada pelajar cemerlang, tuan-tuan, dalam sehari. Ini kan negeri miskin ke, tuan-tuan? Ini bukan negeri miskin. RM500 bukan kecil. Sebab itulah Najib buat majlis pertunangan anak ni RM400. Lagi teruk, tuan-tuan. Bayangkan kerajaan Kelantan memperuntukkan daripada 400 juta belanjawan tahunan negeri Kelantan, 100 juta diberikan kepada Yayasan Islam Kelantan untuk mentadbir, untuk mengurus hampir 100 buah sekolah-sekolah agama yang ada di negeri Kelantan. Inilah sikap, inilah penumpuan, inilah fokus yang kita mahukan daripada sebuah negeri, sebuah kerajaan Islam yang menitik beratkan soal maruah, soal akhlak, soal moral itu sendiri. Berbanding apa yang ada di negeri kita, tuan-tuan. Negeri kita Melaka ni memang cantik. Ada monorail, ada apa tu, yang pusing-pusing naik tiang. Bukan Air Malaysia. Yang naik apa? Taming Sari. Kelantan tak ada Taming Sari, Kelantan tak ada monorail. Tapi tuan-tuan, walaupun Kelantan tak ada monorail, Kelantan tak ada Taming Sari yang naik atas tiang tu, tapi tuan-tuan, Kelantan ada lapangan terbang, Pangkalan Cebor. Kalau nak dibandingkan dengan lapangan terbang antarabangsa Batu Berendam kita ni, yang telah dibesarkan, belajar lebih 200 juta, tuan-tuan. Saya pergi sendiri ke lapangan terbang tu. Ialah lapangan terbang antarabangsa. Saya tahu tuan-tuan yang ada ni pun dah berpuluh tahun duduk sini pun tak pernah pergi lapangan terbang tu. Saya pergi, bawa kamera, nak ambil gambar lapangan terbang antarabangsa internasional. Tiba-tiba saya tidak diizin ambil gambar. Hai, pelik sungguh, tuan-tuan. Lapangan terbang antarabangsa tak boleh ambil gambar. Sebabnya, tuan-tuan, kerana gerai-gerai dalam lapangan terbang antarabangsa kita ni tutup semua. Sebab kenapa tutup? Tak ada orang. Sebab apa tak ada orang? Penerbangannya seminggu 2 kali. Itu pun kapal terbang kecil macam mainan saja. Sebab apa disebut internasional? Sebab dua kapal terbang ni datang daripada Indonesia. Memanglah nampak internasional.